Okay, hari ini cikgu nak bincang tajuk asid, base dan garam. Hari ini cikgu combine cikgu combine pelajar tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Walaupun silibus tak sama kalau tingkatan 4 asid, base dan garam tu dalam satu tajuk, tetapi tingkatan 4 tahun ni lah, tingkatan 5 tahun ni asid, base dan garam tu dua tajuk. Asid base satu tajuk, garam tu satu tajuk. Okey, walaupun tingkatan 5 tahun ni dua tajuk, tetapi kandungan dia satu tajuk tingkatan 4 tahun ni lebih banyak lah berbanding tingkatan 5 tahun ni. Okey, tapi walaupun gitu boleh jadikan panduan lah kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Kalau nak pergi detail, mungkin kita perlu ambil masa yang lain lah untuk kita buat ulang kaji tingkatan 4 Tetapi cikgu rasa bila awak ikut kelas ini, awak boleh dah sikit lah. Cikgu rasa lebih memahami tajuk ini sebab tajuk ini pun kita buat secara online. Okey. So, seperti yang kita belajar sebelum pada ni, di mana bila kita ambil ataupun nak belajar satu-satu tajuk, iaitu pertama sekali apa yang kita perlu tahu adalah takrifan bagi sesuatu tajuk tersebut. Okey. Sebelum kita pergi kepada takrifan, kita masuk dulu dalam tajuk asid base ini. Kita akan belajar berkenaan dengan peranan air, kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Kita akan masuk penyediaan lautan piawai, peneutralan dan juga aplikasi konsep peneutralan. So, kita pergi kepada takrifan untuk asid. Apa makna asid? Asid adalah bahan kimia yang mengayon di dalam air menghasilkan ion hidrogen. Cikgu merah kat sini ni maknanya yang penting. Makna bahan kimia ini dia perlu ada air. Barulah dia boleh mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen. Ada ion hidrogen, barulah ia dipanggil asid. Barulah ia boleh menunjukkan sifat asid. Yang kedua, base. Base pula adalah bahan kimia yang mengayon di dalam air menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida. Sama juga dengan asid di mana base dia juga perlukan air. Tanpa air tak adalah ion hidroksida, tak ada ion hidroksida, tak ada sifat base. Sama juga dengan asid. Kalau ada air, barulah boleh ia mengayon, barulah ada hasil ion hidroksida, barulah ada sifat base. Yang tu yang penting yang perlu kita tahu iaitu peranan air. Peranan air. Di mana tanpa air, kedua-dua ini tak boleh menunjukkan sifat asid dan juga sifat base. Seterusnya, tadi bila kita dapat takrifan untuk asid, iaitu bahan kimia yang mengayon atau bercerai di dalam air, menghasilkan ion hidrogen, maka seterusnya apa yang perlu awak tahu kat sini adalah menyenaraikan semua asid, jenis-jenis asid yang perlu kita tahu bersama dengan formula kimia. Jadi nama kena ingat, formula kimia pun kena ingat. Contohnya asid sulfurik, formula kimianya adalah H2SO4. Asid hidroklorik, formulanya adalah HCl. Asid etanoik, CH3COOH. Asid nitrik, HNO3. Jadi nama asid kena ingat, formula bagi asid pun kena ingat. Kemudian bila kita pergi kepada, kita dah tahu dah jenis-jenis asid, kita dah tahu dah asid, contoh-contoh asid, maka kita pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu jenis asid. Asid terbahagi kepada dua. Yang pertama, asid kuat. Yang dikatakan dengan asid kuat adalah asid yang mengayon lengkap dalam air. Mengayon lengkap, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ni contoh-contoh asid kuat. Asid kuat kita ada asid nitrik, kita ada asid hidroklorik, kita ada asid sulfurik. Yang dikatakan mengayon lengkap maknanya semua jadi ion. Kalau kita ada 100 molekul, semua yang ni jadi 100 bila dia ada dalam air, bila dilarutkan dalam air. Sama juga dengan HCl. Bila kat sini kita ada 100, sini akan jadi 100, sini akan jadi 100.
Tetapi asid sulfrik, kalau kita ada 100 molekul asid sulfrik, hidrogen ion yang terbentuk adalah 200, sulfat adalah 100. Jadi maknanya kat sini kalau kita banding antara HNO3, HCl dengan H2SO4, maka kita dapat dua perbezaan di mana HNO3 dengan HCl bila dia mengion dalam air hasilnya adalah satu saja mol ion hidrogen, manakala H2SO4 menghasilkan 2 mol ion hidrogen. So daripada sini asid kuat ini kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian pula, dua kumpulan pula, iaitu HNO3 dengan HCl dikategorikan sebagai asid monobase, manakala H2SO4 pula dalam kumpulan asid dui base. Tetapi tiga-tiga ini merupakan asid kuat. Kenapa kita kata dia asid kuat? Sebab ia mengion lengkap di dalam air. Okey, selesai. Kemudian kita pergi kepada jenis yang kedua. Jenis asid yang kedua adalah asid lemah. Okey, apa makna asid lemah? Okey, asid lemah adalah asid yang mengion separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Apa makna mengion separa? Nampak dia punya tindak balas ni? Makna tindak balas ini dipanggil tindak balas berbalik. Berbalik ni maknanya ada sebahagian dalam keadaan ni, ada juga dalam keadaan ni. Apa makna gitu? Maknanya kalau kita ada 100 molekul, kita larut dalam air, yang ni jadi satu, yang ni jadi satu, 99 kekal dalam keadaan molekul. Okey, itu kita panggil mengion separa. Separa saja, sebahagian saja jadi ion, sebahagian lagi dalam keadaan molekul. Jadi bila sebahagian sahaja jadi ion, maka kepekatan ion hidrogen yang terhasil adalah rendah. Okey, ni asid lemah. Okey, asid lemah. Contoh asid etanoik ataupun sebarang asid organik. Asid dalam kumpulan asid karboksilik dalam tajuk sebatian karbon merupakan asid lemah. Okey. Kemudian kita dah tahu dah contoh asid, kita dah tahu dah apa takrifan untuk asid, maka kita pergi kepada sifat-sifat asid. Bila kita sebut perkataan sifat, apa yang perlu awak tahu kat sini, sifat ini ada dua. Yang pertama sifat fizik, yang kedua sifat kimia. Sifat fizik ini fizikal lah. Contoh kalau orang kat fizikal dia lagu mana? Rupa dia, rambut dia, mata dia, kulit dia, warna kulit dia. Tapi kalau kimia, okey, mungkin kimia ni dia tak boleh makan benda tu, dia tak boleh makan benda ni, reaction pada tubuh dia. Kalau dia makan, katakanlah dia makan apa dia? Dia makan sutun, dia jadi gatal. Okey. Sifat fizik ni contoh masam. Okey, asid. Okey, kalau masam, asid lah. Contohnya kita makan ke dia? Limau. Masam ada asid. Apple hijau, masam ada asid. Okey. Nilai pH dia lebih kecil daripada 7. Okey, dan ditukarkan ketah litmus biru ke merah dan asid juga boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey, sifat kimia. Bila kita sebut sifat kimia, nampak beza sifat kimia. Mesti bertindak balas, bertindak balas, bertindak balas, bertindak balas. Itu sifat kimia. Itu yang pertama. Asid bertindak balas dengan base, hasilnya garam dan air. Ini semua kena hafal. Asid bertindak balas dengan logam, hasilnya garam dan gas hidrogen. Yang ketiga, asid bertindak balas dengan logam karbonat, menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Yang keempat, asid bertindak balas dengan oksida logam, menghasilkan garam dan air. Ini kena ingat. Okey, yang pertama kena ingat, yang kedua perlu juga untuk awak tahu macam mana nak menulis persamaan kimia bagi setiap sifat kimia yang disenaraikan di sini. Okey. So bila kita dah tahu sifat okey bagi asid, maka kita pergi kepada bahagian yang kedua iaitu base dan alkali. Okey, beza di mana base dengan alkali? Bezanya, base dia tak larut dalam air, alkali larut dalam air. Jadi base yang larut dalam air dikenali sebagai alkali. Okey, base yang tak larut dalam air adalah base. Jadi contoh base kita ada logam oksida, ada logam hidroksida. Ini semua ni adalah contoh bagi base.
Magnesium oksida, okey, tak larut dalam air. Okay, ada yang baru masuk. Okey, kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya ya. Okey, boleh tanya. Okey, kat sini kalau kita tengok, okey, logam oksida ni semua ni contoh base. Kita tak akan jumpa larutan magnesium hidroksida. Kita tak akan jumpa larutan zinc hidroksida. Sebab apa? Sebab dia tak larut dalam air. Okey, jadi dia dikenali sebagai base. Okey, alkali pula adalah base yang larut dalam air membentuk ion hidroksida. Okey, contoh alkali, ni natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida dan juga amonium hidroksida. Ni contoh-contoh alkali. Jadi semua ni larut dalam air. Okey. Secara seterusnya kita pergi kepada takrifan. Okey, saya tak langsung takrifan untuk alkali adalah suatu bahan kimia yang mengayon ataupun bercerai di dalam air menghasilkan ion hidroksida. Okey, menghasilkan ion hidroksida. Sama juga ada air. Okey, contoh-contoh alkali kita ada natrium hidroksida, kita ada kalium hidroksida, kita ada amonium hidroksida. Ni contoh-contoh alkali, ni pun kena ingat. Okey, sama juga dengan asid, alkali juga terbahagi kepada dua. Ada alkali kuat dan ada alkali lemah. Alkali kuat ni macam mana? Alkali kuat ni adalah alkali yang mengayon lengkap di dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Sama dengan asid kuat tadi. Asid kuat, asid yang mengayon lengkap di dalam air. Alkali kuat pula alkali mengayon lengkap di dalam air. Apa makna mengayon lengkap? Maknanya kalau kita ada 100 kat sini NaOH, maka sini akan jadi 100, ini akan jadi 100. KOH pun kalau kita ada 100, ini akan jadi 100, ini akan jadi 100. Maknanya mengayon lengkap. Maknanya kalau kita bubuh NaOH dalam air, semua jadi ion. Kalau kita bubuh KOH dalam air, semua jadi ion. Itu kita panggil mengayon lengkap. Jadi bila semua jadi ion, maka kepekatan ion hidroksidanya tinggi. Okey, yang kedua alkali lemah. Apa takrifan untuk alkali lemah? Alkali yang mengayon separa di dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah, mengayon separa. Bila kita sebut mengayon separa, maka ni tindak balas dia, persamaan dia berbalik, ni kita panggil berbalik. Maknanya ada dalam keadaan ini, ada dalam keadaan ini. Itu kita panggil mengayon separa. Maknanya kalau kita ada 100 molekul amonium hidroksida, satu-satu saja yang terbentuk ion. Okey, satu amonium ion, satu hidroksida ion. 99 ni kekal dalam keadaan molekul. Tu kata mengayon separa. Jadi bila satu saja jadi ion, maka kepekatan ion hidroksidanya rendah. Okey. Okey, selesai takrifan untuk asid dengan alkali. Okey, alkali kuat, alkali lemah, asid kuat, asid lemah, takrifan dia dan juga sifatnya. Okey, sifat kimia, sifat-sifat alkali pula terbahagi kepada dua juga, iaitu sifat fizik dan juga sifat kimia. Yang ni kena dapat beza, ni kena tahu beza. Sifat fizik lagu mana, sifat kimia lagu mana. Sebab kadang-kadang soalan tanya, nyatakan sifat bagi alkali. So tak ada masalah, kita boleh kata sama ada sifat fizik, sifat kimia. Tetapi kalau dia tanya, nyatakan sifat kimia bagi alkali, so inilah sifat kimia, nyatakan yang ini salah. Okey, boleh Jadi alkali, sifat fizik dia pahit. Jadi apa-apa yang pahit itu sifatnya adalah alkali. Contohnya air sabun. Air sabun tu pahit. Kalau pahit maknanya ia bersifat alkali. Okey. Okey. So kalau sifat fizik bagi alkali pahit, nilai pH dia lebih besar daripada 7, menukarkan ketah litmas biru ke merah ke biru, dan ia juga boleh mengkondaksikan arus elektrik.
Manakala sifat kimia bagi alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. Ini semua kena hafal. Bertindak balas dengan garam amonium menghasilkan gas amonia. Contoh garam amonium, amonium klorida. Bertindak balas dengan alkali, contohnya kalsium hidroksida. So hasil dia kalsium klorida, air dan juga gas amonia. Yang dikatakan bertindak balas dengan garam amonium menghasilkan gas amonia. Okey. Yang ketiga bertindak balas dengan halogen menghasilkan dua jenis garam, iaitu contoh alkali NaOH bertindak balas dengan halogen, contohnya adalah klorin. So hasilnya adalah dua jenis garam, iaitu yang ni nama dia natrium klorida dan yang ni pula NaOCl namanya adalah natrium klorat 1. Okey, dua jenis garam terbentuk. Okey. Seterusnya kita tengok pula skala pH. Jadi tadi kalau kita tengok nak tentukan asid pH-nya lebih kecil daripada 7. Nak tentukan sifat base pH-nya lebih besar daripada 7. Okey, 7 tu apa? 7 tu neutral. Maknanya kalau pH 7 ni ia tidak menunjukkan sifat asid, dia tak menunjukkan sifat alkali. Maknanya dia neutral. Okey. Apa yang kita perlu tahu tentang skala pH ini? pH ini ia mengukur kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Okey. Jadi nilai pH lebih kecil daripada 7 menunjukkan sesuatu larutan itu bersifat asid. Nilai pH lebih besar daripada 7 menunjukkan sesuatu larutan itu bersifat base ataupun alkali. Dan apa perkaitan dia kalau kita kata asid biasanya relate dengan ion hidrogen, base direlate dengan ion hidroksida. Jadi kalau kita nak buat perkaitan, perkaitan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH, so kita boleh kata semakin bertambah kepekatan ion hidrogen, maka semakin rendah nilai pH. Maknanya kalau kita banding nilai pH 1 dengan 3, okey, kepekatan ion hidrogen dalam larutan yang nilai pH 3 ini lebih rendah berbanding larutan yang nilai pH dia 1. Okey, tetapi lain pula daripada base. Okey, base di mana kepekatan ion hidroksida bertambah, nilai pH bertambah. Maknanya kat sini kalau kita banding antara pH 12 dengan pH 14, kepekatan ion hidroksida dalam larutan yang pH-nya 14 lebih tinggi kepekatan ion hidroksida berbanding dengan pH 11. Okey, boleh Jadi perkaitannya kat sini kita boleh kata, okey, semakin berkurang nilai pH, semakin bertambah kepekatan ion hidrogen. Manakala sebelah base pula semakin bertambah kepekatan semakin bertambah nilai pH, maknanya semakin bertambah kepekatan ion hidroksida. Okey, itu perkaitan antara kepekatan ion hidrogen dengan kepekatan ion hidroksida berbanding nilai pH. Okey. So bila kita dah tahu peringkat awal tentang takrifan, okey, dan pH apa semua, so kita tengok contoh-contoh soalan. Okey. Contoh-contoh soalan. Okey. Contoh soalan yang pertama. Okey, jadual menunjukkan pemerhatian bagi amonia di dalam dua larutan berlainan yang diuji dengan kertas litmus merah kering. Dibagi kat sini amonia dalam propanon, tiada perubahan warna. Yang kedua, amonia dalam air kertas litmus merah bertukar ke biru. Jadi kat sini apa beza? Apa yang kita nak tengok daripada jadual ni? Kita jangan tengok soalan lagi, yang kita nak tengok gapo dia bagi dalam soalan. Apa dia bagi dalam soalan? Dia bagi yang pertama, amonia dalam propanon. Okey, propanon ni apa? Propanon ni adalah pelarut organik. Pelarut ni ada dua kan? Yang pertama pelarut organik, yang kedua air. Okey, propanon ni apa dia? Pelarut organik. Okey, pelarut organik. Oleh kerana amonia ni dia adalah sebatian kovalent, so dia boleh larut dalam pelarut organik sebab sebatian kovalent memang sifatnya dia larut dalam pelarut organik. Okey. Jadi dia larut dalam propanon. Dia juga menghasilkan larutan amonia tetapi dalam propanon. Okey. Yang kedua, dia dalam air. Dia dalam air. Okey. Yang ketiga kita tengok dia bagi kertas litmus merah ni kering. Kering ni maknanya tak ada air.
So bila kita relate dengan yang kita belajar tadi kan, asid ke alkali ke, dia perlukan kehadiran air untuk menunjukkan sifat asid ataupun sifat alkali. Sebab itulah kita tengok pemerhatian kat sini, kalau propanon tiada perubahan warna. Maknanya kertas litmus merah kering ni kekal merah. Maknanya kalau kekal merah, apa maksud dia? Yang kedua, amonia ni pula dalam air pula, kertas litmus merah ni bertukar ke biru. Apa makna merah bertukar ke biru? Maknanya amonia dalam air ini sudah menunjukkan sifat alkali. Apa makna? Daripada mana kita tengok dia menunjukkan sifat alkali? Sebab kita tengok dari segi kertas litmus merah bertukar ke biru. Ini menunjukkan sifat alkali. Okey. Jadi soalan di kat sini dia kata terangkan mengapa hanya amonia dalam air menukarkan kertas litmus merah ke biru tetapi bukannya amonia dalam propanon. Jadi bila kita nak jawab soalan kat sini, kita nak cerita pasal mengayon lah. Nak cerita pasal mengayon. Okey. Jadi kalau dalam air maknanya ada ion hidroksida, maka ada sifat alkali. Dalam propanon tak ada ion hidroksida, maka tak ada sifat alkali. Jadi yang kita nak fokus jawapan kita pasal mengayon dengan tidak mengayon. Okey, so kita boleh kata apa dia kat sini? Jawapan dia, amonia dalam propanon hadir sebagai molekul. Ataupun kalau kita tak guna perkataan hadir sebagai molekul, kita boleh kata tidak mengayon membentuk ion hidroksida. Jadi bila tak ada ion hidroksida, maka tiadalah sifat alkali. That's why lah dia tidak boleh menukarkan kertas litmus merah kering itu kepada biru sebab dia tak ada sifat alkali. Okay. Amonia dalam air pula, amonia dalam air mengayon. Bila mengayon, dia membentuk ion hidroksida. Jadi bila dia membentuk ion hidroksida, maka kehadiran ion hidroksida menunjukkan sifat-sifat alkali. Apa sifat alkali tadi? Iaitu dia tukarkan kertas litmus merah kering kepada biru. Okey, selesai yang pertama. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Kalau tak faham, kalau cikgu cepat, royak ni. Okay. Yang kedua. Yang kedua, rajah menunjukkan pemerhatian dalam tabung uji 1 dan tabung uji 2. Apabila hidrogen klorida dalam tetraklorometana dan hidrogen klorida dalam air bertindak balas dengan zinc. So yang kita nampak kat sini, hidrogen klorida dalam tetraklorometana, kita letak zinc dalam dia. Okey, ada gapa-gapa? Tak ada perubahan apa-apa. Hidrogen klorida dalam air pula, kita letakkan zinc. Okey, nampak tak gelembung gas terbebas? Gelembung gas terbebas. So, apa yang kita perlu tengok perbezaan kat sini adalah air dengan gelembung gas terbebas. Jadi, soalan dikata terangkan perbezaan pemerhatian. Dia nak cerita, nak suruh awak terang apa dia? Terangnya, apa dalam ni tiada perubahan. Kenapa dalam ni ada gelembung gas? Gelembung gas ni apa dia? Bila gelembung gas ni apa dia? Kita ingat balik sifat kimia bagi asid. Apa sifat kimia bagi asid? Asid bertindak balas dengan logam reaktif menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Maknanya kat sini gelembung gas yang kita nampak ini adalah gas hidrogen. Maknanya kat sini bila ada gas hidrogen, maknanya kat sini hidrogen klorida menunjukkan sifat asid. Apa dia menunjukkan sifat asid? Sebab ada air. Bila ada air, dia menghasilkan ion hidrogen. Sama dengan tadi juga jawapan dia, tetapi situasi dia berbeza. Tadi kita tengok nilai pH, sekarang kita tengok sifat kimia. Tadi sifat fizik iaitu nilai pH, sekarang ni sifat kimia iaitu bertindak balas. Okey? Jadi bila kita dah buat analisis, kita dah tengok dah mana sebenarnya apa yang dia bagi kat kita, okey, kita nak jawab tu dari aspek apa, maka kita pun bolehlah jawab. Okey, jawab seperti tadilah contohnya. Contoh HCl dalam tetraklorometana hadir sebagai molekul sama macam tadi ataupun tidak mengayon membentuk ion hidrogen. Okey, tadi kita kata ion hidroksida kan. Ni asid. Jadi tiada ion hidrogen, tiada sifat asid. Apa sifat asid yang ditunjukkan dalam diagram tadi?
tidak, okey, bertindak balas dengan logam. Jadi bertindak balas ke tidak? So bila tidak, maknanya dia tidak adalah sifat asid. Yang kedua, hidrogen klorida dalam air mengion menghasilkan ion hidrogen. Kehadiran ion hidrogen menunjukkan sifat-sifat asid. Apa sifat-sifat asid? Bertindak balas dengan logam reaktif, contohnya zinc, menghasilkan garam dan gas hidrogen yang kita nampak sebagai gelembung gas terbebas. Jadi jawapannya sama. Okay, cuma situasi berbeza. Walaupun situasi berbeza, tadi dia nak wayak pasal pH, ni nak wayak sifat kimia, tetapi cara kita nak jawab tu sama. Sebab apa? Sebab sama ada nilai pH ataupun kita tengok sifat kimia, dua-dua itu kita nak wayak pasal sifat-sifat asid ataupun sifat-sifat alkali. Okay. Contoh yang ketiga. Rajah menunjukkan susunan radas untuk menyediakan dua larutan hidrogen klorida dalam pelarut X dan dalam pelarut Y. Jadi maknanya hidrogen klorida ni dalam keadaan gas. Jadi bila kita nak menyediakan larutan hidrogen klorida, maka kita alihkan gas hidrogen klorida masuk dalam pelarut X. Okey, yang kedua hidrogen klorida pula dialihkan masuk ke dalam pelarut Y. Jadi apa yang berlaku kat sini, hidrogen klorida akan larut dalam pelarut X membentuk larutan. Okey, kemudian yang kedua BKB pula hidrogen klorida masuk dalam pelarut Y, maknanya dia larut dalam pelarut Y membentuk larutan. So sekarang kita ada dua larutan, iaitu larutan hidrogen klorida dalam pelarut X, yang kedua hidrogen klorida dalam pelarut Y. Okey, ni diagram ni bagi tahu kita perkara itu. So kita pergi kepada yang kedua. Jadual menunjukkan nilai pH bagi dua larutan hidrogen klorida di dalam pelarut X dan pelarut Y. So, hidrogen klorida dalam pelarut X nilai pH dia 7. Hidrogen klorida dalam pelarut Y nilai pH dia 1. Apa dia nak oyak ke kita ni? Dia nak cerita kat kita, hidrogen klorida dalam pelarut X ni nilai pH dia 7, maknanya dia neutral. Apa makna neutral? Tak menunjukkan sifat asid, tak menunjukkan sifat alkali. Okay, bila nilai pH dia 1, dia menunjukkan sifat asid. Apa makna menunjukkan sifat asid? Maknanya ada ion hidrogen. So daripada situ, bila soalan dia suruh awak nyatakan nama bahan yang sesuai yang boleh digunakan sebagai pelarut X, maka kalau X ini dia neutral, maka pelarut X ini mestilah pelarut organik. Jadi contoh pelarut organik kita ada apa dia? Kita ada tetrachlorometana boleh, propanon boleh, okay? 111 trichloroetana boleh. Okey, pelarut Y pula bila nilai pH dia 1, dia menunjukkan sifat asid, maka hidrogen klorida ni mengionlah dalam pelarut Y. So pelarut Y ni apa dia? Pelarut Y ini adalah air. Okey, selesai soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia kata apa kat situ? Huraikan satu ujian kimia untuk membezakan dua larutan hidrogen klorida di dalam pelarut X dan pelarut Y, sertakan juga ujian pengesahan bagi hasil yang terbentuk. Bila dia kata huraikan satu ujian kimia, apa yang dia nak pada perkataan huraikan? Okey. Pada perkataan huraikan, apa yang soalan nak awak nyatakan dalam soalan huraikan? Yang pertama kena cari reagent. Okey, reagent. Apa bahan yang kita perlu guna untuk kita bezakan hidrogen klorida dalam pelarut X dengan pelarut Y? Yang kedua, macam mana kita nak lakukan eksperimen ini? Yang ketiga, apa pemerhatian yang awak boleh nampak, okey, untuk mengesahkan hasil yang terbentuk? Okey, jadi sekarang ni kita nak bezakan hidrogen klorida dalam pelarut X dan dalam pelarut Y. Maknanya nak uji hak ni neutral, tak ada ion hidrogen, hak ni ada asid, ada ion hidrogen. Jadi bila kita sebut sifat kimia, okey, uraikan ujian kimia, so tak nak kita tak boleh nak guna hak lain. Mesti guna antara hak ni. Okey, ni sifat kimia kita ngapa? Bertindak balas dengan base, bertindak balas dengan logam, bertindak balas dengan logam karbonat, bertindak balas dengan logam oksida. Hok mana kita nak ambil?
Kalau kita ambil katakanlah nombor 1 hasilnya garam dan air, kita boleh buat ke tidak pemerhatian. Sedangkan tadi kita kata ujian apa tu, kita kata bila dia kata huraikan, maknanya yang ketiga tu kena ada pemerhatian. Kita boleh wayak ada pemerhatian, ada air terbentuk. Boleh nampak tak? Okey. Yang kedua, kita tengok garam gas hidrogen. Boleh nampak tak gas hidrogen terbentuk? Okay. Yang ketiga, bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Boleh nampak ke gas karbon dioksida terbentuk? Okay. Yang keempat, bertindak balas dengan oksida logam menghasilkan garam dan air. Boleh nampak tak garam dengan air terbentuk? So, kita nak pilih ni adalah yang boleh memberikan pemerhatian kepada kita. Okey, jadi antara 1, 2, 3 ni, 3, 4 ni tidak semua tindak balas yang kita boleh guna. Okey, untuk menghuraikan ujian kimia bagi menentusahkan asid. Yang kita perlu ambil adalah yang boleh menunjukkan pemerhatian dan kita boleh mengesahkan pemerhatian tersebut. Jadi antara 1, 2, 3, 4 ini kita boleh ambil sama ada hok 2 dengan hok 3. Apa kita boleh ambil hok 2, hok 3? Sebab hok 2 tu bila gas hidrogen terbentuk, kita akan nampak gelembung gas terbebas. Dan kalau kita nak mengesahkan gelembung gas terbebas itu gas hidrogen, maka kita boleh uji dengan menggunakan kayu uji menyala. Okay, iaitu bila kita dekatkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji yang mengandungi gas hidrogen, maka bunyi pop terhasil. Sama juga dengan yang ketiga, gas karbon dioksida pun sama. Bila ada gas terbentuk, gas karbon dioksida terbentuk, maka kita akan nampak gas karbon dioksida itu sebagai gelembung gas terbebas. Jadi kalau kita nak mengesahkan gelembung gas itu adalah gas karbon dioksida, maka apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu uji. Uji lagu mana? Iaitu kita alihkan gas karbon dioksida itu ke dalam air kapur dan kita akan nampak air kapur keruh, maka kita boleh mengesahkan bahawasanya gas tersebut gas karbon dioksida dan secara tak langsung larutan yang kita guna itu adalah asid. Okey. Jadi di sini kita nak hurai eksperimen. So apa yang kita perlu lakukan kat sini? Okey. Yang pertama kita nak uji hidrogen klorida. Tadi kan satu dalam propanon ataupun dalam pelarut lah. Pelarut organik tu propanon ke tetraklorometana ke. Tetapi oleh kerana dia ni asid, maka bila kita nak masukkan dalam tabung didih nak buat ujian, maka dia kena ada volume. Okay, kena ada isi padu. Berapa kita nak guna? 10. Jadi bila bab kita nak memilih radas ini, awak kena ingat. Kalau isi padu larutan itu 1 hingga 5, radas yang kita guna adalah boleh tabung uji. Tapi kalau lebih daripada 5 tak sesuai tabung uji, maka kita kena tabung didih. Jadi cikgu pilih kat sini 10 cm padu. Kenapa cikgu guna tabung didih sedangkan cikgu tak nak panah pun dia? Sebab apa? Sebab isi padu dia ni. Isi padu 10 itu, maka yang sesuai adalah tabung didih. Kalau cikgu ambil isi padu 5, maka kat sini cikgu boleh guna tabung uji. Jadi kita pun masuklah HCl dalam propanon ke dalam tabung didih. Lepas tu kita buat apa? Kita tambahlah 1 spatula serbuk zinc. Kalau tak saya guna serbuk zinc, logam, kita guna zinc karbonat ke dalam tabung didih tersebut. So bila kita tambah, ada apa? Kita akan tengok kalau hidrogen klorida dalam propanon ini tiada perubahan. Kalau tiada perubahan, menunjukkan hidrogen klorida dalam propanon tidak menunjukkan sifat asid. Okey. Kemudian kita buat apa pula? Kita ulanglah. Ulang apa dia? Menggunakan hidrogen klorida dalam air. Apa makna ulang ni? Maknanya ni lah. Kita masuk hidrogen klorida 10 cm padu hidrogen klorida dalam air di dalam tabung didih, lepas tu tambah pula. Okey, 1 spatula serbuk zinc atau serbuk zinc karbonat. So bila kita tambah serbuk zinc atau zinc karbonat ke dalam HCl dalam air ni, apa yang kita nampak? Kita akan nampak gelembung gas terbebas menunjukkan sifat asid. Ada sifat asid. Okey, tapi soalan dia kata nak ujian pengesahan untuk asid untuk gelembung gas tersebut. Jadi kita buat lagu mana? Okey, kalau kita guna zinc, maka kita kata apa dia? Letakkan kayu uji menyala ke mulut tabung uji. Kalau kita guna zinc karbonat, maka gas karbon dioksida terhasil, maka kita buat apa dia? Alihkan gas yang terbebas ke dalam air kapur. So, kalau kita guna kayu uji menyala,
bunyi pop terhasil. Kalau kita guna air kapur menjadi keruh. Jadi bila dia bunyi pop terhasil, kita mengesahkan gelembung gas adalah gas hidrogen. Kalau kita guna zinc karbonat, mengesahkan gelembung gas adalah gas karbon dioksida. Okey, dapat 8 markah. Okey. Seterusnya, okey, soalan seterusnya. Jadual menunjukkan nilai pH bagi asid etanoik dengan asid nitrik. Okey. Asid etanoik kepekatan sama tapi nilai pH berbeza. Okey, terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua asid adalah berbeza. Okey, apa yang kita nampak kat sini, asid nitrik. Okey, asid nitrik dengan asid etanoik kepekatan sama tapi nilai pH berbeza. Okey. Jadi daripada sini kita tengoklah asid etanoik ni semua ni kita kena ingat Kalau kita tak ingat, kita tak nak jawab soalan ni. Kita tak tahu ni. Asid etanoik ni asid apa? Asid lemah. Asid nitrik ni apa? Asid kuat. Okey. Kemudian kita tengok nilai pH pula. Nilai pH ni 5 ni apa makna dia? Kepekatan ion hidrogen rendah. Nilai pH 1 ni apa makna? Kepekatan ion hidrogen tinggi. Maknanya kat sini, walaupun kepekatan kedua-dua asid ni sama, tetapi kepekatan ion hidrogen berbeza. Kenapa berbeza? Sebab asid berbeza. Asid lemah ni dia mengion separa. Asid kuat ni mengion lengkap. Okey? Okay. Jadi jawapan kita nak mengapa nilai pH berbeza, kita nak cerita pasal asid kuat, asid lemah lah. Contohnya asid lemah mengion separa dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, maka nilai pH dia tinggi. Asid kuat mengion lengkap dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi, maka nilai pH-nya adalah rendah. Okey, maka bila kita nak cerita ni, kita kisah kepada bila kepekatan sama, kita pun tengok apa sebenarnya berbezanya pada jenis asid. Maka fokus kita nak cerita pasal jenis asid. Okey. Jadi poin yang pertama kita boleh kata asid etanoik adalah asid lemah, manakala asid nitrik adalah asid kuat. Okey. So bila asid etanoik lemah, ia mengion lah. Asid etanoik mengion separa di dalam air. So bila dia mengion separa dalam air, dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Manakala asid nitrik pula, ia mengion lengkap di dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, jadi so kita pun buat kesimpulan. Kesimpulan macam mana? Kesimpulan kita nak cerita pasal nilai pH tu. Bapa hak tu 5, bapa hak tu 1. Jadi semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okey, semakin rendah nilai pH. Okey. Okey. So ada soalan nak tanya setakat ni? Boleh follow cikgu? Boleh Okay. So kalau boleh, cikgu nak masuk bahagian yang kedua. Okay, ada tak pelajar baru masuk? Kita tengok. Okay, tak ada. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Okay, bahagian yang kedua iaitu kita nak masuk bahagian penyediaan larutan piawai. So, bila kita nak menyediakan larutan piawai, kalau kita tengok yang paling penting yang kita perlu ada adalah kelalang volumetrik. Okay, kelalang volumetrik. Okay. So sekarang ni kita nak masuk bahagian yang kedua iaitu penyediaan larutan piawai. Okay. Sebelum kita nak menyediakan larutan piawai, okay, kita pergi dulu penyediaan larutan piawai. Awak kena tahu dulu apa takrifan untuk larutan piawai. Apa makna larutan piawai? Okay. Larutan piawai adalah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Okay, tepat. Okay. Maknanya tepat. Okey, apa tepat tu? Tepatlah. Makna kalau kita timbang apa tu timbang jisim kak, kalau ada 4 desim apa tu titik perpuluhan, kalau 24 gram disuruh timbang 24 gram, maknanya 24.0000. Itu maknanya tepat.
Okey. Kalau tepat pula katakanlah kepekatannya 1 mol per desimeter padu, maknanya dalam 1 desimeter padu ada mengandungi 0.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Tepat. Okey, itu kita panggil larutan piawai. Okey. Bila kita sebut larutan piawai adalah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat. Apa makna kepekatan? Okey, so kepekatan ni ada 2 takrifan. Yang pertama, kepekatan dalam unit gram per desimeter padu. Yang kedua, kepekatan dalam mol per desimeter padu yang dikenali juga sebagai kemolaran yang kita guna sebagai simbol M besar dalam formula M1V1 ataupun MAVA itu adalah kemolaran. Makna kepekatan ni adalah sama ada jisim zat terlarut, okey, dalam 1 desimeter padu larutan ataupun bilangan mol zat terlarut dalam 1 desimeter padu larutan. Okey, ada boleh jisim, ada boleh bilangan mol. Okey, kita tak kisahlah boleh jisim ke boleh bilangan mol ke sebab kita boleh tukar. Kita tukar daripada gram kepada mol dengan kita guna perkaitan lah. Kalau gram nak tukar ke mol, kita darab dengan jisim molar. Kalau mol, kita gram kepada mol, kita bahagi dengan jisim molar. Mol kepada gram, kita darab dengan jisim molar. Tetapi apa yang cikgu nak awak tahu kat sini tentang kepekatan. Okay? Kepekatan ada 2. Sama ada jisim zat terlarut dalam 1 desimeter padu larutan ataupun bilangan mol zat terlarut dalam 1 desimeter padu larutan. Apa makna jisim zat terlarut? Contohnya katakanlah awak nak buat larutan NaOH. Maknanya NaOH itu adalah zat terlarut. Okey, masuk dalam air. Kacau-kacau. Okey, air dan NaOH itu kita panggil larutan. Jadi larutan itu kalau dia kata 1 desimeter padu larutan, maknanya air campur NaOH tu mesti 1 desimeter padu. Bukan air 1 desimeter padu. Air campur dengan NaOH tersebut 1 desimeter padu. Okey. Seterusnya kita tengok contoh. Kita tengok contoh-contoh soalan. Soalan yang pertama. Diminta awak terangkan bagaimana untuk menyediakan suatu larutan natrium hidroksida berisi padu 250 cm padu dan kepekatan 1 mol per desimeter padu bermula daripada pepejal natrium hidroksida dan terangkan juga. Okey, kita berhenti setakat tu. Maknanya kat sini dia minta awak buat apa dia? Awak terangkan bagaimana nak menyediakan larutan NaOH isi padu 250, kepekatan 1.0 mol bermula daripada pepejal natrium hidroksida. Maknanya kat sini kita nak menyediakan larutan NaOH dengan V dia 250. Bila V dia 250, apa yang kita perlu cari dalam makmal? Cari kelalang volumetrik 250 cm padu. Okey, jadi bila kita bubuh air sampai tanda senggatan, maka isi padunya adalah 250. Jadi bila kita nak menyediakan larutan natrium hidroksida dengan kemolaran 1 mol per desimeter padu, isi padu 250 cm padu, maka yang kita perlu cari adalah kelalang volumetrik 250. Okey, so sekarang ni bila kita nak menyediakan kepekatan 1 molar, maknanya berapa banyak NaOH kita nak masuk dalam kelalang volumetrik. Bila dah masuk NaOH sebanyak tu, kita hanya tambah air je sampai tanda senggatan. Dapatlah kita larutan piawai NaOH. Okey, boleh. Sekarang ni berapa banyak kita nak masuk dalam ni? Nak masuk berapa banyak dia tak bagi, cuma dia bagi adalah M dengan V, maka kita boleh hitunglah. Kita boleh hitung bilangan mol. Okey, jadi langkah yang pertama sebelum kita hitung bilangan mol, kita boleh cari dulu jisim molar bagi natrium hidroksida. Jadi step pertama kita cari jisim molar untuk natrium hidroksida. Natrium berapa? 23. Oksigen berapa? 16. Hidrogen berapa? 1. Tambah semua dapatlah 40 gram per mol. Okey. Langkah yang kedua, kita dah dapat jisim molar, maka kita boleh cari bilangan mol. Macam mana nak cari bilangan mol NaOH? So ni M, ni V. So kita gunalah formula MV per 1000.
MV per 1000. Bilangan mol naoh adalah sama dengan MV per 1000, iaitu 1 kali dengan 250 bagi dengan 1000 dapat 0.25 mol. Maknanya kita tahu kita perlu 0.25 mol nak masuk naoh dalam ni. Okey. 0.25 mol tu berapa banyak? Kita tak ada penimbang untuk menimbang 0.25 mol. Yang kita ada adalah penimbang yang menimbang jisim, gram. Jadi sekarang ni langkah yang ketiga, kita kena tukarlah bilangan mol kepada jisim. Iaitu nak cari jisim naoh dengan menggunakan formula bilangan mol darab dengan jisim molar. So 0.25 mol darab dengan 40 gram per mol. Okay. Kalau tingkat tepat sekarang ni memang dia wajib bubuh unit ni. Kalau tingkat T5 ni pakai main darab, yang penting jawapan unit dia betul. Tetapi tingkat tepat memang kena bubuh unit macam ni. So kita boleh mati mol dengan mol tolak 1, unit dia adalah gram. So 0.25 darab 40 dapatlah 10 gram. Okay, dapat 10 gram. So bila dia dapat 10 gram, sekejap ni cikgu nak ambil gambar. Okey. So bila kita dah kira semua sekali dah, kita dah tengok dah semua, okey dah kira semua. Sekarang ni daripada pengiraan kita tahu bahawasanya kita perlukan 10 gram naoh untuk kita masukkan ke dalam kelalang volumetrik. Okey, sekarang ni kita kena timbang lah 10 gram tu. Jadi step seterusnya kita buat apa? Kita kena timbang lah 10 gram itu. Jadi 10 gram naoh kita timbang dengan mesti ada perkataan tepat. Okey, jadi tepat ni mana? Kalau neraca itu boleh timbang sebanyak 4 titik perpuluhan, maka dia akan jadi 10.0000 yang macam cikgu kata tadilah dengan tepat tu. Di dalam apa? Di dalam botol penimbang. Okey, yang kedua, 10 gram naoh ini bila kita dah timbang, kita larut dulu. Okey, dilarutkan dengan air suling di dalam bika. Bila kita dah larut, maka kita pun pindahlah larutan tersebut ke dalam kelalang volumetrik. Dia kacau-kacau dengan air suling, kita pun tuai masuk dalam kelalang volumetrik 250. Okey, lepas tu kita buat gapo dengan bika, kita kena bilas dia. Sebab kita bimbang takut ada naoh lagi yang melekat pada bika tersebut, je kita kena bilas lah. Bilas dengan apa? Bilas dengan air suling. So bila kita dah bilas dengan air suling, maka larutannya kita pindah ke dalam kelalang volumetrik tadi. So bila dah bilas semua, dah selesai bilas, so step akhir sekali kita pun tambahlah air suling ke dalam kelalang volumetrik sehingga tanda senggatan. So bila kita dah selesai, okey, tambah air suling sampai tanda senggatan, maka kita dapatlah larutan naoh piawai dengan kemularannya 1.0 mol per desimeter padu. Okey, selesai. Okay. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia kata terangkan juga bagaimana untuk menyediakan satu larutan naoh yang berisi padu 250 cm padu dengan kepekatan 0.1 mol per desimeter padu. Dia minta awak sediakan satu larutan piawai yang baru dengan kepekatan yang lain. Okay, daripada larutan di atas. Maknanya kat sini kita dah ada dah larutan piawai naoh 1.0 mol per desimeter padu yang kita sediakan tadi. Jadi dia suruh awak sediakan larutan piawai baru dengan isi padu sama 250, maka kita cari kelalang volumetrik 250, tetapi kita nak kepekatan dia 0.1. Maknanya daripada 1.0 nak jadi 0.1, maknanya dia minta kita melakukan proses, dia panggil proses
pencairan. Okey, daripada 1.0 nak jadi 0.1, proses pencairan. Proses pencairan ini kita kena guna satu formula iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Maknanya kat sini, makna M1 hok mana ni, hok mula-mula ni. Hok ni hok asalnya. Okey, hok 0.1 ni adalah M2. V2 berapa? V2 ni bila dia nak minta kita sediakan larutan piawai 250 cm padu, maka V2 dia 250 cm padu lah. Maka kita tak tahunya adalah V1. Maknanya berapa banyak nauh daripada 1.0 ini yang perlu kita ambil untuk kita masukkan ke dalam kelalam volumetrik 250 cm padu yang baru. Bila dah masuk dalam ni, kita hanya tambah saja air sehingga tanda senggatan. Kita dapatlah larutan piawai baru. Jadi langkah kita adalah kita nak mencarilah V1 ni sama dengan berapa. Jadi step yang pertama adalah kita perlu menghitung V1. Jadi kita guna formula M1V1 sama dengan M2V2, maka V1 sama dengan M2 0.1 V2 250 bahagi dengan M1-nya 1. So kita pun dapatlah 25 cm padu. Bila kita dapat 25 cm padu, maka kita pergilah cari pipet. Kenapa kita perlu cari pipet? Sebab kita nak menyukat isi padu dengan tepat. Kita nak menyediakan lautan piawai, isi padu kena tepat. So bila kita nak tepat, nak sukat 25, kita guna apa dia? Guna pipet. Okey, kita guna pipet. Jadi apa yang kita nak buat? Kita nak pipet. Okey, nak pipet, larutan nauh tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi 25 cm padu, 1.0 mol per desimeter padu, larutan nauh dipindahkan ke dalam kelalam volumetrik 250 cm padu menggunakan pipet 25. Pipet 25. Di pipet ni dia banyak saiz. Kita ambil, kita nak 25, ambil 25. Kalau kita nak 10, ambil 10. Kita nak 5, ambil 5. Okey. Jadi kita nak guna, kita kira kita nak 25. So cari pipet 25. Okey, kita pun pipet lah. So bila dah pipet, apa yang kita buat kat situ? Kita nak apa dia? Okey. Kita dah pindah, dah masuk dalam kelalam volumetrik. Maka kita tambah je air suling. Jadi air suling ditambah ke dalam kelalam volumetrik sehingga tanda senggatan. Dapatlah kita larutan piawai baru dengan kepekatan 0.1 mol per desimeter padu. Okey, selesai kita penyediaan larutan piawai. Okey. So, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu peneutralan. Okey, peneutralan. Okey. Peneutralan. Apa dia peneutralan? Okey, peneutralan ini kita boleh takrifkan sebagai tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan garam dan air. Ataupun kita nak takrifkan alkali sebagai ion hidroksida, asid sebagai ion hidrogen, maka kita boleh kata tindak balas antara ion hidrogen dari asid dengan ion hidroksida dari alkali untuk menghasilkan air. Contoh kita buat persamaan kimia, contoh dia bagi tindak balas antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik. Ini kita panggil persamaan kimia, iaitu asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida, hasilnya garam dengan air. Kalau kita buat persamaan ion, ion hidrogen daripada asid bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali, hasilnya adalah air. Dua-dua kita boleh buat takrifan, iaitu kalau sini kita kata apa dia? Tindak balas antara asid dengan alkali menghasilkan garam dan air. Yang ni kita boleh katakan dia tindak balas antara ion hidrogen dan ion hidroksida untuk menghasilkan air. Dalam tindak balas peneutralan ini kita akan gunakan formula bagi nak mengira, mengira, iaitu kita guna formula MaVa per Mb Vb sama dengan Na per Nb. Dan peneutralan ini kita boleh guna kaedah pentitratan, eksperimen iaitu kaedah pentitratan. So dalam bahagian ini juga kita akan tengok penggunaan peneutralan dalam kehidupan seharian. Okey.
So kita tengok satu-satu. Okey, satu-satu. Contoh soalan. Okey. Soalan yang pertama. Rajah menunjukkan susunan radas untuk tindak balas peneutralan antara asid nitrik dengan larutan kalium hidroksida. Okey, larutan kalium hidroksida ni cikgu potong dulu. Okey. Rajah menunjukkan susunan radas untuk tindak balas peneutralan antara asid nitrik dan larutan kalium hidroksida untuk menyediakan garam. Okey, jadi asid dengan alkali memang dia hasil dia adalah garam. Garam apa dia tak royak. Cuma dia kata kat sini kalium hidroksida yang digunakan V20M0.5, asid nitrik V20M0.5. Jadi soalan dia kata hitungkan jisim maksimum garam yang terbentuk. Hitungkan jisim maksimum garam yang terbentuk. Jadi bila dia suruh awak hitung macam ni, maka nak tak nak langkah yang pertamanya adalah dengan kita buat apa? Buat persamaan kimia. Okey, persamaan kimia kata kalium hidroksida bertindak balas dengan asid nitrik, hasilnya adalah kalium nitrat dengan air. Apa kita perlu buat persamaan kimia ini? Sebab kita nak tengok ratio. Sebab persamaan ini nak tengok ratio lah. Ratio kata 1 mol koh bertindak balas dengan 1 mol asid nitrik, hasilnya garam yang dihasilkan adalah 1 mol juga. Okey. Jadi daripada soalan bagi apa dia? Okey, nampak tak? Naoh ni V20 0.5, 20 0.5. Maknanya koh diberi V20 M0.5, asid nitrik 20 0.5. Maknanya kalau kita kira bilangan mol akan jadi sama. Kita pun kira lah bilangan mol. Nak ambil hak ni pun tak apa, nak ambil hak ni pun tak apa. Kenapa? Sebab ratio kata 1, 1, 1. Okey, sebab tak ada yang berlebihan dalam tindak balas ini sebab dua-dua ni menggunakan bilangan mol yang sama dan ratio pun sama. Okey. Jadi bila kita nak cari bilangan mol, maka kita gunalah formula MV per 1000. Iaitu 20 kali 0.5 bahagi 1000 dapatlah 0.01 mol. Okey. Dia dapat bilangan mol sama ada kuh ataupun asid nitrik tak ada masalah. Kita pun tengok ratio. Ratio kata 1, 1. Jadi kalau kuh yang kita kira bilangan mol dia 0.01, maka kalium nitrat garam yang terbentuk bilangan molnya dah sama. Kalau ni 0.01, sini pun 0.01 mol juga. Apa? Sebab ratio kata 1, 1. Jadi bila kita dah dapat bilangan mol, maka kita boleh kiralah jisim untuk kalium nitrat. Okey, jisimnya adalah sama dengan 0.01 darablah dengan jisim molar. Dalam soalan tu dia bagi dah jisim molar tu kan. Soalan dia bagi dah jisim molar 101. Jadi bila kita tahu jisim molar 101, maka nak tahu jisim, maka bilangan mol darab dengan jisim molar. So dapatlah 1.01 gram. Okey. Okey, boleh Okey, ni contoh kalau kita buat, kalau kita SPM sekarang tak ada masalah sebab yang dia tengok adalah unit dia dalam jawapan saja. Tapi kalau kita pergi kepada SPM tahun 2021 iaitu KSSM, so dia suruh kita pelajar letakkan unit ni, unit. Okay, so kat sini unit sini adalah gram per mol, MO tolak 1 ni, MO tolak 1. Jadi bila tak unit macam ni baru tertukarlah. Okay, pelajar dekat 5 tahun ni cikgu tengok siapa ke dekat ni pun nampak macam unit-unit pun tak berapa cekap mana lagi. Jadi bila kita tengok kat sini, cikgu slide show. Okey, bila unit kat sini mol dengan mol kita boleh mati, so tinggallah gram. Jadi darab dua ni kita dapat 1.01 gram. Okey. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, masih lagi, soalan yang sama. Cuma dia tanya soalan, soalan yang ditanya yang kedua ini adalah eksperimen itu diulangi dengan menggunakan asid sulfurik. Maknanya kat sini dia ganti asid nitrik dengan asid sulfurik. Ramalkan isi padu asid sulfurik yang diperlukan
untuk peneutralan lengkap. Bila dia kata ramal, maknanya dia tak nak tengoklah cara ngira lagu mana sebab dia kata ramal. Jadi maknanya kita kalau kita nak buat secara ramalan, kita boleh tengok gini lah. Okey, tengok apa dia? Kalau kita tengok KOH dengan NaO dengan acid nitrik kan ratio 1:1. Maknanya kalau 1, kalau sini kita darab ni 2 ni, okey 10, darab sini pun 10 sebab ratio kata 1:1, sini 10, sini 10. Okey. Hak ni pula kalau kita tukar asid nitrik ni dengan asid sulfurik, ratio akan jadi 2:1. Maknanya kalau sini ni kita darab 2 ni 10, maka V dengan M ni kita darab sini, kalau sini 2, sini 1, kalau sini 10, sini mesti lali 5. Okey, bila 5, maka V ni berapa? Maknanya V ni kali dengan 0.5 adalah sama dengan 5. So V ni berapa? V ni adalah 10 cm padu. Iaitu V ni separuh daripada V KOH. Okey. So ada soalan nak tanya? Tak ada. So kalau tak ada, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua. Jadual menunjukkan kepekatan dan nilai pH bagi 3 larutan. Dia bagi larutan ini asid sulfurik, asid etanoik, natrium hidroksida. Kepekatan asid sulfurik dengan asid etanoik sama. Kemudian NaOH ni dia tak bagi kepekatan dia berapa. Dia bagi X saja. Okey. Cuma dia bagi nilai pH dia 13. Okey, so tu je lah dia bagi daripada jadual. So soalan nak apa dia ni? Soalan, okey, seorang pelajar telah menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai X. Nak tahu nilai X ni berapa? Dalam eksperimen itu, 20 cm padu asid sulfurik dalam jadual telah digunakan untuk meneutralkan 25 cm padu larutan NaOH menggunakan kaedah pentitratan. Okey, hitungkan nilai X. Maknanya kat sini, nak tahu kemolaran X, maka kita kena gunalah formula apa dia? MAVA per MBVB sama dengan NA per NB. Jadi nak guna yang tu, kita kena mula dengan apa? Persamaan kimia dulu. Okey? Jadi, daripada sini kita tentukan nilai X, maka yang pertama bila kita guna asid sulfurik maka kepekatan asid sulfurik 0.5 MA dia. Okey, VA dia berapa? 20. VB dia berapa? 25. MB dia berapa? Tak tahu X. Ni info kita dapat daripada soalan. Okey, kita boleh tahu MA, kita boleh tahu VA, kita boleh tahu MB, VB, yang kita nak carinya adalah MB. Okey, jadi dah info dah ada belaka dah tu. Jadi step seterusnya kita buat apa? Buat persamaan kimia. Okey, asid sulfurik bertindak balas dengan NaOH, hasilnya adalah garam natrium sulfat dengan air. So letak balance tak 2, maka ratio kata 1:2. Kita pun letaklah semua nilai dia bagi. Okey, MA berapa? 0.5, VA berapa? 20, MB berapa? Tak tahu X, VB berapa? 25. Maka kita gunalah formula MAVA per MB VB sama dengan 1/2, NA 1, NB 2. Masuk nilai semua, dapatlah X sama dengan 0.8 mol per desimeter padu. Okey. Yang ni kita kira. Okey, kita kira guna formula MAVA per MBVB. Yang kita perlu ingat kat sini A ini adalah asid, B ini adalah base, iaitu alkali. Yang ni Na, okey, yang ni NB. Okey, jadi bila kita dah masuk nilai, okey ni buat calculation matematik lah, tak ada masalah lah nak dapat nilai X ni, kita pun tekan calculator saja dapat 0.8 mol per desimeter padu. Ni pengiraan peneutralan. Okey, kita guna formula MAVA per MBVB sama dengan Na per NB ataupun A per B. Okey. Kemudian kita masuk bahagian akhir tajuk acid base, iaitu penggunaan peneutralan dalam kehidupan seharian. Okey, penggunaan peneutralan dalam kehidupan seharian. Okey. Okey. So contoh-contoh ini, contoh dikata kat sini petani menambahkan serbuk batu
batu kapur untuk menetralkan tanah berasid atau menambah abu dari kayu bakar yang mengandungi natrium hidroksida dengan koh. Ni cara apa je? Cara apa? Cara untuk menetralkan tanah berasid. Tanah ni kalau ada asid, maka kalau kita tanam gapo pun tak subur. Kita tanamnya tak subur. Bubuh baja pun tak akan subur. Apa? Sebab tanah tu berasid. Okey. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh petani-petani sebelum dia nanam, dia kena cek dulu pH kat tanah tersebut. Kalau tanah tu pH dia berasid, maka apa yang perlu dilakukan oleh petani, dia akan neutralkan dulu pH tersebut. Maka dia gunalah sama ada katakanlah dia bakar kayu, kalau dia ambil abu kayu tu, okey, abu kayu tu dia gaul-gaul dengan tanah, ataupun dia guna batu kapur, tabur batu kapur pada tanah tersebut supaya tanah berasid tu neutral. Barulah dia boleh tanam gapo-gapo dia nak tanam, barulah dia bubuh baja tanah tu apa tu pokok takkan jadi subur. Tu masalah dia. Sebab tu kalau kita tanam gapo-gapo tak cakap bubuh baja tak subur-subur, ada masalah pada tanah tersebut. Okey. Yang kedua, sengat tebuan bersifat alkali boleh dirawat dengan menggunakan cuka. Okey. Yang ketiga, sengat lebah bersifat asid boleh dirawat dengan menggunakan serbuk penaik. Okey, ni ada banyak lagi kalau dalam dalam buku teks tingkatan 4 ada beberapa lagi dia bagi contoh-contoh binatang-binatang dengan dia punya sifat sengat dia tu. Kita tengok contoh soalan. Sengatan obor-obor adalah beralkali dan menyebabkan kesakitan. So cadangkan satu bahan yang boleh disapu pada kulit untuk mengurangkan sakit tanpa menyebabkan kecederaan seterusnya. Maknanya pergi mandi laut, mandi naik atas darat berasa sakit gatal sakit, apa dah kena obor-obor. So nak buat lagu mana? Okey, obor-obor tu alkali. Jadi bila obor-obor alkali kita nak neutralkan, mestilah kita kena guna asid. Tapi asid apa dia? Asid yang kita perlu guna, mestilah asid itu asid lemah. Apa kita kena guna asid lemah? Dah asid kuat. Kan nanti kat itu kulit kita tu. Jadi kulit kita jadi terkakis lah. Okey, jadi kita guna apa dia? Bahan-bahan asid lemah lah. Contoh nak guna cuka pun boleh, sebab tu pergi mandi patah tu kena bawa colek ni. Bawa colek cuka, kau colek, kau asal, kau gapo ikutlah, kok lah terkena obor-obor. Jadi kita boleh lah ambil cuka tu, sapu-sapu. Okey. Okey, selain daripada kita buat makan colek tu. Okey. Bahan adalah cuka. Boleh nak guna cuka, boleh asid etanoik, boleh asid asetik, boleh asid sitrik, boleh jus lima nipis, boleh jus oren, boleh jus asam jawa, boleh hok masam-masam tetapi bukan asid kuat. Okey, kalau asid kuat nanti kulit awak akan jadi merah. Okey, jadi merah. Okey. Apa yang kita guna asid ni? Okey, apa guna cuka, apa guna asid etanoik, apa guna asid asetik, sebab semua ni adalah asid lemah. Walaupun dia asid lemah, tapi sifat meneutralkan alkali itu ada. Jadi dia boleh meneutralkan alkali pada sengatan obor-obor tu. Tetapi dia tidak menghasilkan banyak haba. Okey, banyak haba. Okey, bila tidak menghasilkan banyak haba, maka kulit tidak rosak. Okey, itu alasan dia. Sebab apa kita ambil cuka? Sebab apa kita tak ambil asid hidroklorik? Asid hidroklorik itu asid kuat. Bila asid kuat, dia akan menghasilkan haba yang banyak. So, tak langsung kita akan rasa tangan kita ni panas. Bila kena asid hidroklorik, panas kita rasa. Dan kita akan tengok merah pula tangan. Tak siwi sakit. Jadi sakit lain pula. Okey. So, itu contoh penggunaan. So, sekarang ni kita masuk seperti yang janjikan tajuk garam pula. Kita ada dalam setengah jam lagi. Sebelum kita pergi tajuk garam, ada soalan nak tanya cikgu? Ada siapa-siapa nak tanya cikgu? Cikgu. Soalan ada dalam buku ke? Soalan cikgu tu? Cikgu ada kot dalam buku. Tapi ada rekod ni nanti cikgu hantar. Dia punya ni awak boleh tengoklah nanti. Okey. Dalam buku tu cikgu tak perasan, mungkin ada, mungkin tak ada lah. Cikgu ambil sikit-sikit, cukup situ, cukup sini, cikgu tak ingat mana satu. Okey. So kalau tak ada apa-apa, cikgu masuk bahagian yang kedua iaitu garam. Iaitu garam. Okey.
So kita masuk tajuk garam. Okey, sama juga dengan tajuk acid base. Mula-mula kena tahu gapa, mula-mula kena tahu takrifan. Apa makna garam? Garam adalah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan oleh ion logam atau ion amonium. Inilah garam. Garam dia kata apa? Garam ni sebatian ion. Okey, sebatian ion. Contoh, okey. Okey, sebelum kita pergi pada contoh, kita tengok tajuk ni, kita akan tengok penyedia garam dan juga ujian cation dengan anion. Okey, contoh. Aku ada ni lah. Lewatnya 4.30 baru masuk. Tak ada lain kali. Okey. Contoh yang pertama, katakanlah kita nak ambil garam natrium. Ni ion logam. Jadi katakan dengan logam garam bila ion logam menggantikan ion hidrogen daripada asid. Okey, dalam tajuk garam ni awak belajar hanya 4 jenis garam saja, iaitu garam sulfat, garam klorida, garam nitrat, garam karbonat. Okey, ni je. Apa yang perlu kita tahu? Okey, kalau nak cari nak dapat garam natrium klorida, maknanya kat sini ion natrium akan menggantikan ion hidrogen daripada asid. Dapatlah natrium klorida. Okey, kalau nak dapat ion zinc klorida, maknanya ion zinc akan menggantikan ion hidrogen daripada asid. Dapatlah zinc klorida. Okey, kalau kita nak dapat ion kita nak dapat garam kuprum 2 nitrat, maka ion kuprum ni akan menggantikan ion hidrogen daripada asid. So jadilah bila Cu mai sini jadilah kuprum 2 nitrat. Okey, dan seterusnya, okey, seterusnya ion amonium, okey, nak membentuk garam amonium sulfat, maknanya ion amonium ini akan menggantikan ion hidrogen daripada asid. So terbentuklah garam amonium sulfat. Okey, ni contoh-contoh pembentukan garam. Oleh kerana kita buat revision dah, cikgu tak bagilah awak buat ni semua ni, awak dengar sajalah. Sebab ni cikgu rasa kita dah buat belakang dah benda ni garam-garam ni. Jadi yang pentingnya kita nak tahu apa dia? Nak tahu garam ni terbentuk apabila ion logam, okey, menggantikan ion hidrogen daripada asid. Ion logam ataupun ion amonium menggantikan ion hidrogen daripada asid, menggantikan ion hidrogen, menggantikan ion hidrogen daripada asid. Jadi oleh kerana dia ada ion, maka garam ini sifatnya adalah garam ini adalah jenisnya adalah sebatian ion. Okey. So sekarang ni bila kita dah tahu dah garam ni apa dia, macam mana terbentuknya garam, maka kita kena tahu garam ni sebenarnya terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama garam terlarutkan, yang kedua garam tak terlarutkan. Garam terlarutkan ni maknanya garam tu larut dalam air. Contohnya kita ambil gargen dapur kita tu, gargen dapur natrium klorida tu kita buh dalam air, kacau-kacau larut tak larut, kita panggil garam larut. Kalau kita ambil satu-satu garam campur dengan air kacau-kacau tak larut, tak cakap kaca tak larut, maknanya kita panggil itu garam tak terlarutkan. Okey. Jadi yang perlu awak tahu kat sini, garam terbahagi kepada 2, garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Dan manakala garam terlarutkan pula awak bagi kepada 2 pula, iaitu yang jenis anak dan bukan anak. Anak ni apa dia? A ni untuk amonium, Na ni untuk natrium, K ni untuk kalium. Okey, jadi garam terlarutkan, satu kod jenis anak, amonium, natrium, kalium. Yang kedua yang bukan anak, tetapi ia pun larut dalam air. Okey, jadi bila kita dah set dah minda kita garam ada 2, lepas tu terlarutkan, tak terlarutkan, terlarutkan pula ada 2, iaitu anak bukan anak, maka kita masuk bahagian yang kedua, iaitu nak menyediakan garam. Okey, penyediaan garam ini kalau kita tengok garam tadi terbahagi kepada 2. Yang pertama anak, yang kedua bukan anak. So kalau anak, macam mana kaedah dia? Kaedah dia adalah pentitratan. Macam mana kaedah pentitratan? Iaitu tindak balas antara asid dengan alkali. Jadi pentitratan ni kita titratkanlah asid ke dalam alkali.
Tetapi alkali tak ada warna, asid tak ada warna, nak tahu dia neutral macam mana sebab kita tak tahu warna, tak warna. Okey, lautan tidak berwarna dimasukkan ke dalam lautan tidak berwarna. Nak tahu neutral macam mana? That's why lah kita kena guna penunjuk. Penunjuk ni katakanlah kalau dekat makmal kita biasa guna phenolphthalein. Mana kita letaklah phenolphthalein dalam alkali, so kita titis asid sampai warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna, maka kita dapatlah V untuk asid tu berapa. Bila dapat V untuk asid berapa, maka kita ulailah tanpa menggunakan penunjuk. Apa makna ulang tanpa menggunakan penunjuk? Katakanlah tadi kita guna asid, V dia 25, M dia 1.0. Kita pun titratlah asid. Asid kita letak dalam biuret tu, dalam biuret kemularan 1, kita pun titis sampai warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. Kita pun tahulah V untuk asid tu berapa. Lepas tu, step yang kedua kita dah tahu V acid atau V acid itu 22 contohnya. Jadi kita pun ulai balik lagu mana? Kita suka pula 25 cm padu, tadi dalam kelalangkung, lepas tu kita tambah saja acid 22 cm padu. Kita tak perlu guna penunjuk. Tapi dia kata ulang tanpa menggunakan penunjuk. So bila dah bercampur dalam kelalangkung, maka campuran tersebut kita pun tuang ke dalam mangkuk pijak. Bila dah tuang ke dalam mangkuk pijak, kita pun panaslah. Panas lagu mana? Sifat panas tu perlahan-lahan sehingga tepu. Dah tepu, kita pun sejuk pada suhu bilik. Dah sejuk, kita akan nampak ada kristal terbentuk. Nak dapat kristal, kita pun turas. Okey, turas kat bawah kita panggil hasil turasan, ke atas kita panggil sisa. Kita nak ni sisa. Ni lah garam kristal kita nak. Garam kristal kita nak ni, kita nak suhu dia kering, maka kita letak atas kertas turas, maka kita keringkan dengan menekan antara dua kertas turas. So dapatlah kita garam anak. Okey, garam terlarutkan jenis anak. Okey, ni kaedah dia. Okey, yang kedua kita nak kita nak menyediakan garam yang bukan anak pula. Okey, nak menyediakan garam yang bukan anak, garam terlarutkan bukan anak. So kita pergi kepada sifat-sifat asid yang kita belajar. Sifat asid kan ada 4 tadi kan, iaitu asid bertindak balas dengan logam reaktif, hasilnya garam dengan gas hidrogen, asid dengan logam oksida, hasilnya garam dan air, asid dengan logam karbonat, hasilnya garam, gas karbon dioksida dengan air, asid dengan logam hidroksida, hasilnya garam dengan air. Nak guna mana boleh belaka untuk kita buat yang ni, tapi bukan anak lah. Bukan amonium, bukan natrium, bukan kalium. Okey, contoh. Contoh, kita ada asid. Kalau kita nak guna logam, tambah logam. Kita nak guna logam oksida, tambah logam oksida. Kalau kita nak guna logam karbonat, tambah logam karbonat. Nak guna logam hidroksida, tambah logam hidroksida dalam asid. Tambah sikit-sikit kaca-kaca sehingga berlebihan. Contohnya, sehingga berlebihan, Jadi bila campur ni, kaca-kaca sehingga berlebihan, maka makna berlebihan ni, tak cekak kaca, ada tak larut kat bawah ni. Jadi bila ada tak larut kat bawah ni, maka kita nak buai lah tak larut ni. Jadi kita pun turas. Turas ni untuk apa? Untuk kita singkirkan sama ada logam ke, logam oksida ke, logam karbonat ke, logam hidroksida ke, yang berlebihan hudud atas ni. Okey, jadi kita nak sini mana? Nak bawah. Sebab bawah ni hasil turasan. Ni adalah bahan-bahan ni yang berlebihan. So kita nak yang bawah. Yang bawah ni kita pun masuk ke dalam mangkuk pijam. Lepas tu kita panah perlahan sehingga tepu. Lepas tu kita sejuk ke suhu bilik. Lepas tu kita turas untuk dapat hablu garam. Lepas tu kita keringkan dengan menekan antara dua kertas turas. So dapatlah kita menyediakan garam terlarutkan yang jenis bukan anak. Okey, tadi anak, yang ni bukan anak. Okey. Yang kedua pula, kita masuk garam terlarutkan. Okey, garam tak terlarutkan. So, bila dalam tajuk garam tak terlarutkan, apa yang perlu ingat? Ni kena ingat belakang. Tadi cikgu kata dah, yang kita belajar garam ada 4. Sulfat, klorida, karbonat, nitrat. Nak ingat ke apa? Ingatlah. Okey, ingat ke apa? Semua sulfat larut kecuali PCB.
P apa? PB2+. C apa? Ca2+. B apa? Ba2+. Semua klorida larut kecuali PAH. P apa? PB2+. A apa? Ag+. H apa? Hg2+. Kat sini bukan plus ni 2+. Okey. Karbonat semua tidak larut kecuali anak. Anak je larut. Amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat larut. Hok lain tak larut belaka. Semua garam nitrat larut dan semua garam anak larut. Hak ni kena duduk dalam kepala. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ingat, kita tak boleh nak royak sesuatu garam itu larut ke tidak sebab kita tidak ingat. Jadi kita kena ingat sini. Okey. Jadi macam mana kita nak menyediakan garam tak terlarutkan? Garam tak terlarutkan ni nak menyediakannya adalah melalui tindak balas penguraian ganda 2 ataupun dikenali juga dengan tindak balas pemendakan. Macam mana nak buat tindak balas ini? Di mana kita campurkan garam terlarutkan dengan garam terlarutkan, maka hasilnya kita akan dapat garam tak terlarutkan dengan garam terlarutkan. Okey, contoh. Okey, contoh. Contoh kita nak menyediakan garam plumbum 2 klorida. Okey, kita pun ingat tadi kan. Ingat apa dia? Klorida semua larut kecuali PAH. PB klorida larut ke? Tak larut. Maka PB klorida tak larut. Bila tak larut, macam mana kaedah dia? Penguraian ganda 2. Macam mana penguraian ganda 2? Kena cari satu larutan yang ada PB, satu larutan yang ada klorida. Sebab bila kita campur, maka kita dapat PB klorida yang tidak larut. Okey. Jadi kat sini kita nak menyediakan mendakan PB klorida, maka kita pun ambil lah satu, cation PB2+, maknanya PB klorida datang daripada lautan garam yang ada PB, lautan garam yang ada klorida. So kita carilah PB apa yang larut, carilah nitrat sebab semua garam nitrat larut. Senang, tak payah mikir. Okey. Klorida pula kita nak ambil apa? Garam apa? Klorida kita ambil natrium sebab semua anak larut. Jadi bila kita campur dua ni, maka kita dapatlah PB klorida dengan natrium klorida. So macam mana kita nak buat? Okey, senang je. Okey, kita suka, tuai. Lepas tu campur dua-dua dalam bekas lain. Lepas tu kacau, dah dapat pepejah. Lepas tu turas, lepas tu bilah, lepas tu kering. Dapatlah kita larutan garam. Contoh kat sini dia bagi nak dapat PB klorida. Okey, yang penting kat sini kena ada V, kena ada M. Letaklah V berapa, M berapa. Okey, tuai. Okey, ni tuai. Bila tuai, campur dua-dua dalam bekas besar. Lepas tu kacau. Lepas tu turas. Dia dapat ni garam kristal ni kita nak ni. Bila kita nak buat mana? Kita kena bilah dengan air sulin. Tak apa bilah. Apa tak apa? Sebab dia tidak larut. Bila kita dah bilah, maka kita keringkan dengan menekan antara dua kertas turas. Okey. Contoh soalan. Soalan yang pertama, anda diminta menyediakan garam zinc sulfat. Bahan kimia yang dibekalkan seperti berikut. Zinc oksida, asid sulfurik. Okey, huraikan satu eksperimen makmal untuk menyediakan garam ini. Nyatakan persamaan kimia dalam penerangan anda. Kita pun ingat, bila kita tengok garam zinc sulfat, apa yang kita perlu ingat? Okey, anak ke tak? Larut ke tidak? Larut. Sebab apa? Sebab semua sulfat larut kecuali PCB tak larut. Jadi PCB, zinc bukan PCB. Jadi zinc larut. Anak ke? Bukan anak. So bukan anak, that's why dia bagi serbuk zinc oksida dengan asid sulfurik. Okey. Jadi macam tadi lah, nak buat lagu mana? Okey. Jadi bila huraikan eksperimen, dia perlu ada bahan radas, nak guna lagu mana, kita kena ada prosedur, kena ada data pemerhatian, kita ada pembincangan, kita ada kesimpulan. Ini untuk 10 markah. Okey, ada prosedur. Bahan radas kena ada. Okey, pemerhatian kena ada. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok apa dia? Dia kata prosedur. Bila soalan esei, bila kita sebut prosedur, kena ada gapo dalam prosedur, kena ingat, mesti ada bahan. Contohnya asid sulfurik. Asid sulfurik mesti mari dengan kuantiti. Berapa kuantiti dia? Berapa isi padu dia? Berapa kepekatan dia? Okey, lepas tu kaedah dia lagu mana? Nak tuai asid tubuh dalam gapo? Lepas tu nak bubuh apa tu zinc tu guna gapo? Tu semua tu kaedah
kaedah. Jadi bila kita tahu prosedur, kalau dia melibatkan larutan, mesti ada kuantiti, mesti ada kepekatan. Kalau dia kata serbuk, mesti ada kuantiti juga. Jadi semua kena ada kuantiti. Okey, semua kena ada kuantiti. Nak bubuh sebanyak mana? Bekah gapo nak guna? Okey, boleh. Jadi sekarang ni masih lagi kita guna template yang sama yang kita dah hafal, cuma kita ubah je lah. Asid tadi kita nak guna asid ke apa? Asid sulfuric. Berapa asid padu dia? Sebab asid sulfuric di apa tu dalam soalan kan asid sulfuric tadi. Berapa isi padu dia? 25. Berapa kumularan dia? 1.0. Dah kita buat ke apa? Kita panah dengan perlahan dalam bikar. Kalau kita nak buat gini pun tak apa juga. Disukat dan dituang ke dalam bikar, kemudian panaskan ia dengan perlahan. Okey, boleh juga. Lepas tu, kita pun nak bubuhlah logam. Dia bagi apa tadi? Zinc oksida. Jadi kita pun tambahlah. Jadi serbuk zinc oksida ditambah sedikit demi sedikit ke dalam asid sehingga berlebihan. Nak tahu berlebihan lagu mana? Kok kita kacau sampai dia tak larut, itu berlebihan. Jadi campuran dikacau dengan rok kaca, okay, kemudian turas untuk menyingkirkan serbuk zinc oksida yang berlebihan. So yang kita dapat atas ni adalah serbuk zinc oksida yang berlebihan. Oh kita nak mana? Kita nak ni. Okey, dalam bikar ni adalah hasil turasan. So nak buat apa hasil turasan ni? Kita tuang hasil turasan, kita tuang hasil turasan ini ke dalam mangkuk pija. So bila dah tuang dalam mangkuk pija, kita pun panas perlahan hasil turasan ini sehingga tepu. Kemudian kita sejuk pada suhu bilik, kemudian kita turas untuk mendapat hablu garam, kemudian kita keringkan dengan menekan antara dua kertas turas. Okey, selesai kita langkah untuk menyediakan garam zinc sulfat. Kemudian dia minta awak nyatakan persamaan kimia, makanya tak ada masalah, tulislah persamaan kimianya. Okey, so kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 10 markah juga. Anda dikendaki menyediakan garam barium sulfat kering. Cadangkan 2 larutan untuk menyediakan garam barium sulfat. Okey, yang pertama dia nak cadangkan. Yang kedua, huraikan eksperimen. Yang ketiga, dalam huraian anda mesti mengandungi persamaan kimia, persamaan ion. Jadi, awak garis gapo dia nak dalam soalan untuk 10 markah. Yang pertama, dia suruh awak sediakan garam sulfat kering dan dia nak gapo dia? Yang pertama nak 2 larutan. Okey, yang kedua dia nak suruh awak hurai, kemudian letak persamaan kimia dan juga persamaan ion. Okey, sekarang ni kita pun ingat. Barium sulfat. Okey. Barium sulfat ni larut ke tak larut? Tak larut. Macam mana kita ingat tak larut? Sebab kita ingatlah. Okey, sulfat semua larut kecuali PCB. PCB. B apa? Barium. Maknanya barium sulfat tak larut. Maka dia suruh kita sediakan garam tak larut. Jadi garam tak larut, maka kita nak buat apa? Kita kena tengoklah barium sulfat ni mesti datang daripada 2 larutan. Satu ada barium, satu ada sulfat, dua-dua ni larut. Jadi lagu mana kita nak buat? Maka kita pun ambil barium. Barium apa larut? Ambil nitrat. Semua garam nitrat larut. Sulfat pula ambil anak. Katakanlah natrium sulfat. Sebab semua garam anak larut. Jadi kita pun dapatlah. Okay? Dapat apa dia? Dapatlah 2 larutan yang kita perlu untuk menyediakan garam barium sulfat. Iaitu yang pertama larutan barium nitrat. Yang kedua larutan natrium sulfat. So bila kita dah dapat 2 larutan, maka takdilah. Step sama macam tadi. Kita buat apa dia? Kita tuai barium nitrat ni berapa kumularan dia? Okey, 1. Berapa isi padu dia? 25. Tuai dalam bikar A. Hak ni pula isi padu sama, kepekatan sama, tuai dalam bikar B. Lepas tu yang ketiga, dua-dua larutan itu kita campur dalam bikar yang lebih besar.
Bila campur dari bikar lebih besar, kita buat apa? Kita kacau larutan dengan rok kaca. Bila dah kacau, dah ada pepejal garam terbentuk, kita nak pepejal garam ni, kita nak buat gana. Kita kena turas untuk mendapatkan garam tak terlarutkan. So bila kita dah turas, dah dapat dah garam ni, maka kita nak buat apa? Kita bilas dengan air sulin. Dah bilas, kita buat apa pula? Kita pun kering dengan menekan antara dua kertas tu. Maka dapatlah kita garam barium sulfat yang kering. Dan soalan akhir sekali, dia nak apa dia? Dia nak persamaan kimia dan dia nak juga adalah persamaan ion. Sorry silap ni. Dia nak persamaan apa tadi? Persamaan kimia dengan persamaan ion. Cikgu tak perasan, rupanya cikgu tidak edit lagi benda ni. Cikgu buat persamaan kimia. Bila kita nak buat persamaan ion, senang. Persamaan ion macam mana? Persamaan ion, ambil mana pepejal? Ni pepejal. Makna barium sulfat. Barium sulfat ni datang daripada mana? Daripada ion Ba2+ dengan ion SO42-. O42-. Ini kita panggil persamaan ion. Jadi bila kita nak bina persamaan ion kat sini, cuma kita ambil di mana pepejal dia. Pepejal dia adalah barium sulfat. So barium sulfat datang daripada mana? Daripada ion barium dengan ion sulfat. Jadi ni kita panggil persamaan ion. Sini kita panggil persamaan kimia. Kita boleh beza persamaan ion dengan persamaan kimia. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Anda diminta menyediakan garam plumbum 2 sulfat, bahan kimia yang dibekalkan seperti berikut. Ada juga soalan lagu ni. Soalan lagu mana? Dia bagi garam PB sulfat. PB sulfat larut ke tidak? Tak larut. Tak larut. Tapi dia ada tak bagi larutan-larutan? Dia tak bagi. Dia bagi larutan kalium sulfat je. Ada dia bagi larutan lagi? Tak ada. Lepas nak buat gana? Yang dia bagi adalah serbuk plumbum 2 oksida, asid nitrik, lepas tu lautan kalium sulfat. Jadi kalau soalan dia bekalkan bahan kimia semua lagu ni, memang wajib bagi awak untuk guna semua. Jangan tinggal, jangan guna bahan lain. Guna bahan yang dia bagi tu, Jadi nak guna bahan yang dia bagi tu, maknanya kita kena tengoklah. Lepas nak buat lagu mana? Kalau kita belajar, plumbum 2 sulfat ini adalah garam tak larut. Yang dia baginya adalah pepejal, serbuk plumbum 2 oksida, asid nitrik dengan lautan kalium sulfat. Dia suruh menyediakan garam ini. So dalam menyatakan juga persamaan kimia. Jadi kalau kita kata ni garam tak larut, garam tak larut mesti kita sediakan melalui tindak balas penguraian ganda 2, iaitu larutan garam dengan larutan garam dapat pepejal garam. Maknanya kalau kita nak dapat PB sulfat, mesti daripada satu larutan ada PB, satu larutan lagi ada sulfat. Boleh? Nampak dah situ. Jadi sekarang ni larutan yang ada sulfat dia bagi dah. Cuma dia tak bagi larutan yang ada PB. Jadi nak dapat larutan yang ada PB kena guna hak ni. Hak ni. Boleh. Ni kena ada dua-dua lah ni. Dua eksperimen yang kita kena buat gabung kat sini iaitu penyediaan larutan garam larut dengan garam tak larut. Boleh ni? Jadi kat sini PB apa? Kita pun tengoklah kat sini. Kita ada PbO dengan asid nitrik. Dapatlah PB nitrat. Jadi maknanya kat sini kita kena penyediaan dulu asid ni. Kita sedia dulu asid ni. Bila kita sedia asid, maka boleh fahamkan kat sini kan? Cikgu tak buat ni. So daripada sini kita sedia dulu garam ni, kita dah dapat garam PB nitrat ni. PB nitrat ni kita tambah dalam asid. Contoh ni. So cikgu tak bagilah yang tu ni. Ni cikgu rasa awak boleh, cikgu rasa tak ada masalah, cikgu rasa yang ni.
rasa tak ada masalah ni. Awak apa tu, awak boleh buat sendiri. Ada masalah ke yang ni? Tak ada kan? Ni. Bila campur-campur dah dapat larutan ni, awak tambah dengan kalium sulfat akan dapat pepejal. Okay, cikgu rasa tak ada masalah yang tu. Okay. Kita tunggu sekejap ni, ada orang azan sekejap. Okey, cikgu masuk sikit bahagian apa tu, bahagian kedua tajuk garam iaitu ujian cation ion dengan anion. Oleh kerana garam adalah sebatian ion, maka bila kita sebut sebatian ion maka ia terdiri daripada cation dengan anion. Maka okey, apa tu, perlulah awak tahu macam mana nak buat ujian bagi cation dengan anion. Okey, contohnya katakanlah awak diberi satu sampel garam macam ni, diberi dalam beg plastik, okey, plastik kecil. So awak diminta okey, buat ujian dan tentukan garam yang diberi kepada awak ni garam apa. Okey, tingkat T5 tahun ni selamatlah awak tidak ada ujian amali. Tingkat T4 tahun ni, okey, tingkat T5 lah tahun ni 2021 dah. Okey, tingkat T5 dipanggil apa tu, tingkatan 5 atas, tingkatan 5 bawah bila buka nanti. Okey, hot SPM 2000 apa tu, hot tingkat T5 2020 dipanggil tingkatan 5 atas. Hot SPM 2021 dipanggil tingkatan 5 bawah. Okey, tingkatan 5 bawah nanti kita akan ada ujian amali, peperiksaan amali. Okey, yang dijalankan mungkin bulan 10 nanti. So contoh, salah satu daripada contoh ujian amali, dia bagikan satu sampel garam bubur dalam beg plastik. So dia suruh buat ujian pengesahan untuk menentukan garam itu garam apa. Tu contoh. Jadi nak tak nak kena hafal belaka ni. Okay, nak hafal kena hafal belaka lah. Kalau tidak kat kita tak boleh lah duduk termenung lah dalam makmal tu, tak tahu nak buat apa. Okay. Ujian pengesahan untuk cation ion kita boleh guna dua reagen. Contohnya kita boleh guna NaOH, yang kedua kita boleh guna amonia. Jadi yang ni memang awak kena ingat lah ni. Kalau kita tambah, katakanlah kita ada apa tu, garam tadi kita larutkan dulu dalam air. Kalau dia larut dalam air, kita kena ingat garamnya kan ada dua jenis kan. Satu larut air, satu tak larut air. Jadi kita ambil sikit je garam tu campur dengan air, nak tahu dia larut ke tidak. Kalau larut tak ada masalah, kita pun boleh campur dengan air terus. Tapi kalau dia tak larut, nak buat lagu mana? Kalau tak larut, kita kena larutkan dia dalam asid.
Okay, larutkan dalam asid. Dua cara kita nak dapat larutan. Sama ada larut dalam asid ataupun larut dalam air. So, bila dah larut, kita ambil sikit pun dalam tabur uji, tambahlah NaO. Kita pun tengok ada mendakan atau tidak. Kalau tiada mendakan, maknanya cation ion dalam garam tersebut adalah ion amonium. Kalau ada mendakan, tengok mendakan tu warna putih ataupun berwarna. Kalau putih dikatakan tidak berwarna. Kenapa? Sebab bila kita campur kaca-kaca campur air, kaca-kaca jadi larutan tidak berwarna. Itu kita panggil putih tu tidak berwarna. Berwarna contohnya kalau biru ni kupron 2, kalau hijau ferrum 2, kalau perang ferrum 3. Kalau putih, ni. Tambah lagi NaO sehingga berlebihan, tambah lagi sehingga berlebihan, kita akan dapat dua pemerhatian sama ada tidak larut atau larut. So kalau tidak larut, CAM, kalau larut ia adalah Z. Ini memang kena ingat. Okay. Yang kedua dengan amonia. Okay, dengan amonia pun sama, ambil larutan sikit dalam tabur uji, tambah amonia, nampak ada mendakan ke? Kalau tak ada mendakan, cation ion boleh jadi amonium dengan kalsium. Kalau ada, tengok warna. Okey, kalau putih tambah NaO sehingga berlebihan. Okey, bila sehingga berlebihan maka kita akan dapati mendakan putih larut sojahzin. Kalau mendakan putih tidak larut ia adalah PAM. Jadi daripada dua ujian, kalau kita tengok ujian cation ion dengan anion, ujian cation ion Al dengan PB mendakan putih larut dalam NaO berlebihan. Okey, PB dengan Al mendakan putih tidak larut dalam amonia berlebihan. That's why lah bila kita guna NaO dengan amonia, kita tak boleh nak uji PB dengan Al. Sebab itulah bila kita nak uji PB, maka kita perlu ada reagent. Contoh reagent yang boleh menyebabkan PB itu tidak larut. Okey. Kemudian ujian pengesan untuk anion, contohnya karbonat kita tambah dengan asid, okey. Lepas tu alih gas dalam air kapur jadi keruh. Apa air kapur jadi keruh? Sebab karbonat tadi bila dia react dengan asid dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni akan bertindak balas dengan air kapur. Air kapur tu adalah kalsium hidroksida. Dia akan membentuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat ni tak larut. Bila tak larut dia akan warna dia putih, so dia akan nampak air kapur tu jadi keruh. Keruh-keruh tu sebab ada kalsium karbonat yang terbentuk. Klorida pula, nak uji klorida, nak tahu anion klorida, kita tambah asid nitrik diikuti oleh larutan argentum nitrat. Dapat mendakan putih, mengesahkan anion adalah klorida. Klorida, mendakan putih tu apa dia? Argentum klorida. Di mana ion argentum bila react dengan ion klorida hasilnya adalah argentum klorida iaitu mendakan putih. Sulfat pula campur dengan asid hidroklorik diikuti oleh barium klorida dapat mendakan putih terbentuk. Mendakan putih itu adalah barium sulfat iaitu Ba2 plus dengan SO4 minus dapat Ba sulfat. Ba sulfat tak larut kita nampak mendakan putih. Okey. Nitrat pula kita guna asid sulfik cair diikuti lautan ferrum 2 sulfat, kemudian kita condong tabur uji, titis asid sulfik pekat melalui dinding tabur uji, kita nampak cincin perang mengesahkan ion nitrat. Okey, contohlah. Contoh rajah menunjukkan carta alih bagi ujian cation ion dan anion bagi garam Y yang tidak lengkap. Garam Y, ujian anion, ujian cation ion. Okey. Gunakan reagen yang tersenarai. Ni soalan ni kalau dia kata guna, kena guna belaka. Kena ingat belaka. NaO amonia kena ingat belaka. Okey, gunakan reagen yang tersenarai di bawah. Terangkan ujian pengesan cation ion dengan anion yang mengandungi ion zinc dan ion nitrat. Okey, nyatakan juga pemerhatian bagi ujian. So sekarang bila kita nak uji ion zinc dengan ion nitrat, jadi kita kena guna semua sekali. Ni kita tengoklah. Kena ingatlah. Okey, ion zinc lagu ni. Okey. Lepas tu kalau dengan sulfat lagu mana? Okey, tadi kan. Okey. Lagu mana kalau amonia ni? Okey, kalau NaO, ni. Okey, jadi kita kata apa dia? So soalan dia tadi, contoh soalan tadi dia kata apa dia kat sini? Dia kata garam Y. Okey, garam Y. Ada dia kata larutan garam Y ni? Tidak. So bila tidak, jadi kita buat apa dia?
Jadi pepejar garam Y dilarutkan dalam air suling. So larutan dibahagi kepada 3 bahagian di dalam tabung didih. Kemudian tambah NaO sedikit demi sedikit sehingga berlebihan. Kemudian mendarkan putih larut dalam NaO berlebihan. Menunjukkan kehadiran ion zinc, aluminium, Pb. Nampak tak cara ni? Dia soalan ni dia nak tengok cara je kaedah tu. Lepas tu kita guna amonia pula sebab reagen dia bagi tu. Kalau katakanlah dia tak bagi reagen, kita terus kepada amonia, tak ada masalah. Tetapi oleh kerana bila dia bagi reagen, maka dua-dua tu kita kena guna. Kemudian kita katakan dia tambah amonia aqueous ke dalam tabung didih kedua sedikit demi sedikit sehingga berlebihan, mendarkan putih larut menunjukkan ion zinc. Jadi bila kita uji, NaO ada zinc, amonia ada zinc, barulah kita kata daripada kedua-dua ujian mengesahkan kehadiran ion zinc. Okey. Kemudian untuk asid sulfurik, untuk nitrat pula, cuba tengok nitrat ni, kan cikgu kata dah tadi kan, kat sini yang selalu pelajar tak nampaknya dari segi radas nak guna. Sekarang kita guna tabung uji maksimum volume 5. Kita pun atur 2, tak ada masalah. Kalau nak buat 3, tak guna tabung uji dah, kena guna tabung didih. So 2 cm padu asid sulfurik cair ke dalam tabung didih ketiga, kemudian diikuti oleh 2 cm padu larutan larutan ferrum 2 sulfat. Contoh tabung uji titik asid sulfurik pekat di tabung uji cincin perak terbentuk mengesahkan kehadiran ion ion nitrat. Okey, selesai cikgu rasa. Okey, contoh yang kedua. Okey, ujian kimia. Hak ni cikgu rasa tak ada masalah dah. Okey. Ni kita asingkan. Jika ni benda ni kalau cikgu nak ayat kawak, kalau kita tak hafal memang kita tak boleh nak buat lah. Okay, kalau kita hafal tak ada masalah lah. Cuma yang sini kita main dengan isi padu saja. Kalau ion klorida tadi kan kita guna apa dia? Kita guna asid nitrik diikuti oleh dengan argentum nitrat. Okay, argentum nitrat. So, kita main dengan volume saja. 2, 1 contohnya. Jadi 5. So, kita boleh guna tabung uji. So, ada pemerhatian dia. Yang ni pun sama, nak uji ion amonium. Okay, so kita ada apa dia? Larutan amonium klorida tuang dalam tabung uji tambah natrium hidroksida. So, tiada sebenarnya bila kita campur natrium hidroksida, kemudian kita panah, baru sengit terhasil. Sengit ni adalah amonia. Ataupun kalau amonium ni kita tak guna, katakanlah NaO, kita boleh guna reagen Nessler. Tambah dengan NaO, sudah dapat mendarkan perak mengesahkan kehadiran ion. Kalau nak tahu ujian untuk hidrogen, ion hidrogen cuma tambah logam saja. So, ada gelembung gas, uji dengan kayu uji menyala. Okey, bunyi pop terhasil mengesahkan kehadiran ion hidrogen. Okey. So, cikgu rasa penguraian garam banyak sangat dalam tajuk ini. Cikgu rasa kita berhenti setakat ni. Sebab tajuk ni kalau kita nak bincang lagi memang banyak lah. Banyak. So, setakat ni ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya cikgu? Ada. Okey, boleh follow ke? Jadi kita hari ni kita dah ulang kaji tajuk acid base dan garam. Cuma cikgu tak sempat nak pergi detail lah garam bahagian akhir-akhir tu ujian pengesahan. Tapi cikgu rasa soalan garam ni yang pentingnya adalah kita hafal. Kalau kita tak hafal memang kita tak boleh nak buat. So bila kita hafal kita tahu kaedah nak buat macam mana, so kita boleh jawab. Tak ada masalah yang tu. So cikgu rasa kita berhenti setakat ni.